dan cahaya. Oh indahnya di pagi hari membawa sinar limpahan rezeki sebagai hikmah yang disyukuri, anugerah dari yang maha dari Allah jiwa di auramu. Sarung tangan tu je. Betapa Dalam tu. indah sudah tercipta dari azali usia jodoh dan juga rezeki. Usah yang telah bernyala dan ini rezeki tanpa undang. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, mulakan kemauan. Ayo bersama jiwa di auramu. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, mulakan kemauan. Ni yang ada original tu kan? Yang dekat bawah. Original tu. Original. Ori. Ya, ori tu macam lekas. Memang dia berlemak kan? Memang dia berlemak. Memang dia lemak dia. Original ni dia macam kick dia belah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat yang JM kasihi lagi JM rindui. Okey, seperti biasa JM bersiaran di channel TikTok, di IG, di Facebook. Okey, setiap hari bermula hari Isnin sehingga hari Jumaat. Jadi alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama. Bersama-sama sekali lagi sekali lagi berjumpa di ruangan ini. Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam Syafarik. Okey, terima kasih bersama dengan JM pada pagi ini. Okey, siapa lagi? Kita ada Zara, kita ada Aimin, kita ada Maslina, okay, kita ada Sia Aisyah, kita ada Isha Humaira, okay, kita ada Kak Yang daripada Sabah, Kak Yang, okay. Alright, alhamdulillah. Okay, okay, minta tolong, JM nak minta tolong kepada anda semua. Minta tolong supaya anda sharekan lagi video ini, live ini, untuk ialah mereka yang mungkin bekerja daripada rumah kan, yang tak boleh nak live bersama dengan JM, so tak mengapa. So nanti insyaAllah bila diorang diorang free kan, habis kerja ataupun ada masa waktu rehat ke kan, nak tengok-tengok handphone, bolehlah tengok balik JM punya live ni. InsyaAllah
Ya, semoga apa yang JM sampaikan memberi manfaat kepada diri kita sendiri especially okey, dan juga untuk orang lain insya-Allah. Okey, terima kasih JM bersama dengan sahabat-sahabat JM yang di TikTok, terima kasih di IG dan juga sahabat-sahabat Facebook JM. So hari ni tajuk kita hari ni, bisnes ni kena cari-cari orang ke JM. Kebanyakan antara kita ni lah bila sebut pasal bisnes takut sangat kan. Bisnes ni kena cari-cari orang. Okey, so JM akan explain tapi sebelum tu lah kan, eloklah kiranya kita kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat diri kita sendiri, buat kedua ibu bapa kita, buat suami ataupun isteri, buat anak-anak, buat saudara-saudara kandung kita, buat sahabat-sahabat kita, buat guru-guru kita, buat apa lagi, saudara-saudara kita lah, kenalan-kenalan kita, dan juga seluruhlah umat Islam maupun hidup ataupun meninggal dunia. Jadi kita ambil keberkahannya dalam program kita pagi ni, dalam perkongsian ilmu bersama dengan JM pagi ni. Okey, eloklah kiranya kita sedekahkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang kita sebutkan tadi. Okey, kita mulakan dulu Boleh sahabat-sahabat semua? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah, hendaknya sentiasa dalam kasih sayang Allah, sentiasa dalam penjagaan Allah, sentiasa dalam pandangan Allah, sentiasa dalam prihatin Allah insya-Allah. Dan kita juga berdoa kepada untuk semua sahabat-sahabat kita mungkin, saudara-saudara kita mungkin, ataupun sahabat ataupun kenalan-kenalan kita mungkin, saudara-saudara Islam kita yang berada di luar yang sedang diuji dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian yang berat maupun ujian ringan, dengan ujian COVID-19 mungkin, semoga diberi kesembuhan dengan segera, semoga dipermudahkan segala urusan-urusan mereka, semoga Allah pandanglah usaha mereka. Setiap kita pasti kita berdoa dan juga disertai dengan usaha untuk mencapainya insya-Allah. Okey, so amin ya rabbal alamin. Okey, so kita hari ni JM belakangkan sikitlah JM punya apa ni. Okey. So hari ni bermula sambungan lagi PKP kita. Sambungan lagi PKP kita hari ni. So apa yang anda rasa? Apa yang kita rasa? Gembira JM. Ada yang gembira, ada yang tongkat dagu pun ada yang pegang kepala pun ada. Depends lah pada kita yang menerima depends lah pada kita bagaimana cara kita untuk menerima satu-satu ujian tu, satu-satu masalah tu kan. Okey, kat sini kita ada Puan Fiza Aziz, kita ada Norin, kita ada Iza Ghaffar, kita ada siapa lagi ramai lagi ni Okey, kita ada Khalija, kita ada siapa lagi yang di Facebook. Okey, kita ada dekat TikTok pun kita ada juga. Okey, di IG juga kita ada sahabat-sahabat kita.
Okey, so jadi itulah kan bagaimana cara kita menanggani, kita perlu menanggani. Okey, dalam keadaan yang sekarang, apa yang perlu kita perlu buat adalah persediaan kepada mental kita. Kita perlu bersedia ni dengan keadaan yang menghadapi PKP yang dilanjutkan lagi, kita tak tahu bila kesudahannya, bila penghujungnya, kita pun tak tahu. Apa yang perlu kita siapkan adalah diri kita ni. Minda kita yang perlu kita persiapkan, ya, supaya ia kuat menerima, supaya kita positif menerimanya, supaya kita sentiasa bersemangat, yakin pada diri untuk menerima apa yang berlaku, ya, situasi yang berlaku sekarang ni. Dan kita perlu menghadapi, hendak atau tidak, kita perlu menghadapinya, kan? Alright. Okay, so okay, terima kasih. Okay, sebelum tu mintalah semuanya sharekan video JM ni, Bukan apa, kadang-kadang ni bila kita cuba sebarkan perkongsian daripada JM ni, kan, mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang sekarang tengah tercari-cari, yang sekarang tengah hatinya, jiwanya, kerisauannya yang terlampau, tapi disebabkan adanya lalunya share yang anda cuba kongsikan pada pagi ini, mereka terdengar, mereka nampak, mereka Allah Akbar, kita tak tahu ayat mana yang Allah jentik ke dalam hati mereka untuk mereka sedar akan keadaan sekarang dan mereka bangkit untuk meneruskan perjalanan kehidupan mereka ke destinasi yang seterusnya. Kita tak tahu. Jadi itulah, kita sebar-sebarkan lagi video JM ni. Semoga memberi manfaat kepada orang lain di luar sana. Okey, sebelum tu izinkan JM perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang tanya-tanya, siapa perempuan ni? Setiap Isnin sampai Jumaat mesti ada. Pukul 11 je mesti dia ada. Pertama mesti dia akan nyanyilah dulu. Nyanyi apa, semangat apa semua, kan? Mesti ada nyanyi dulu ni. Itu okey, lagu itu untuk pengetahuan you all, lagu itu adalah lagu rasmi, okey, untuk syarikat JM, okey, bagi produk yang berjenama Aura Rezeki. Itulah lagu yang lagunya dinyanyikan oleh Dakmi. Tapi ada suara latar tu, suara JM jugalah suara latar tu, cik. Tak bagi tahu juga tu. Suara latar tu adalah suara JM dan penyanyinya untuk lagu Aura Rezeki tu adalah penyanyi Dakmi. Penyanyi Dakmi. Okey. Alright, berbalik kepada keadaan dan isu sekarang, JM ada terbaca lah baru-baru ni satu artikel yang menyatakan 60% sepanjang Mac hingga Oktober tahun lalu, 60% kematian disebabkan bunuh diri, 60% tu adalah orang Melayu. Betul ke? Ke takut JM tu salah baca? Takut JM tu salah baca? Betul ke, Nanti korang cubalah, cuba sahihkan. Kalau JM salah, JM minta maaf, Tapi JM adalah yang terbaca macam tu, yang menyatakan 60%, okey, orang Melayu ni yang bunuh diri sepanjang Mac hingga Oktober tahun lalu. Masa tu dalam keadaan MCO lah, COVID lah. So anda bayangkan, sekarang ni dengan keadaannya sekarang lagilah, kita pun tak tahu. Allahu Akbar. Kita minta-mintalah dijauhi daripada perkara-perkara yang macam tu. Kita orang Melayu, pastinya kita orang Islam, kan, kita ada pegangan agama, kan. Kita tak boleh buat macam tu, Sebab tu JM sarankan anda semua, cari penawar bagi emosi kita ni, Cari penawar bagi emosi kita, cari penawar bagi keyakinan diri kita untuk meneruskan kehidupan kita ni. Kita tak boleh redha je.
Betul. Bagus bila kita redha dengan apa ujian yang Allah bagi kepada kita. Betul. Kita kena redha. Kita kena terima. Kita kena berlapang dada. Namun dalam waktu yang sama, usah biarkan emosi anda terganggu. Bila emosi anda terganggu, solat kita pun terganggu, apa yang kita fikirkan pun terganggu. Kita tak boleh nak berfikir secara warasnya, kita tak boleh fikir secara baiknya, kan? Jadi cari penawarnya, cari penawarnya. Macam JM sendiri, bagaimana JM memulihkan semangat diri ketika itu bila diuji dengan Allah, kejatuhan bisnes yang teruk, hutang yang banyak, duduk kat rumah tak tahu nak buat apa, anxiety juga, kemurungan juga, rasa bimbang, rasa bimbang, risau, galau, semua ada, tak boleh tidur malam. So apa yang JM minta kepada Allah, ya Allah, kau bagilah aku penawarnya. Penawar sebab aku ni, mak ayah ada lagi ni ketika itu, mak ayah ada lagi ni. Dengan keadaan aku yang hanya menerima sahaja apa yang engkau bagi kepada aku ni, ya Allah, aku tak boleh ni ya Allah, sebab kita masih hidup dalam dunia yang nyata lagi, yang kita masih ada lagi tanggungjawab lagi. Tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai ibu, tanggungjawab sebagai anak kepada mak ayah kita. Kita kena fikir tu, kita kena sedar yang tu, kita kena waras yang tu. So alhamdulillah JM dapat memulihkan semangat diri, melalui asbabnya garam mandian aura rezeki. Melalui asbabnya, JM tak cakap garam ni boleh menjadikan hati JM ceria, jiwa JM ceria. JM tak cakap. JM asbabnya melalui mandian garam ni yang Allah beri kepada JM. Apa pun hari ni penawar kita minta kepada Allah, kan? Pasti ada jalannya. Orang yang memohon kepada Allah, orang yang berusaha mencari penawar, mencari ikhtiar ke atas dirinya, pasti Allah bagi. Sebab apa? Sebab Allah dah kata dah, apa yang bila kita berdoa kepada Allah, pastinya Allah akan kembalikan doa-doa kita tanpa dalam keadaan yang kosong. Pasti Allah akan bagi isinya. Kita tak tahu bila. Yang pastinya kita kena bersangka baik dengan Allah, berdoa dan terus berdoa, usah putus asa, yakin pasti Allah bagi untuk kita. Dan Allah bagi. Ketika itu Allah bagi tahun 2014, ketika itu Allah bagi untuk pulihkan semangat JM, untuk pulihkan keyakinan JM adalah melalui garam mandian. Sebab tu JM hari ni mengusahakan garam mandian. JM dapat je ketika itu, JM dapat je mandi dan JM rasa macam, ya Allah, wownya. Wownya asbabnya mandi garam. JM terus niat ni, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak buatlah garam ni, ya Allah. Kan? Tak ada pun lagi kat pasaran tu. Mungkin ada tapi orang tak cuba sebarkan betul-betul. Aku nak buat, ya Allah. Sebab apa? Sebab aku tahu ramai lagi orang yang dekat luar sana, ya Allah, macam aku juga ni. Hatinya gundah gulana, jiwanya resah bimbang, emosinya tak terteram, semangatnya hilang, keyakinan diri tak ada. Ketika itulah JM mula pasang niat, ya Allah, aku nak apa? Aku nak pasangkan garam ni. Sebab apa? Aku tahu ramai lagi orang dekat luar sana yang macam aku, perlu dibantu. Daripada situlah, sahabat-sahabat semua, bermulalah perjalanan, bermulalah cerita, bermulalah watak JM sebagai pengasas bagi produk Aura Rezeki. So alhamdulillah, JM boleh panggil JM sahaja, panggilan manja JM. Dan JM berumur 44 tahun, masuk 45 tahun. JM dilahirkan di Banting, Selangor. Di Banting, Selangor. JM anak bongsu daripada 14 orang adik-beradik, dan alhamdulillah 14 orang adik-beradik itu sangat harmoni, sangat bekerjasama, sangat bergotong royong, tak ada kelahi-kelahinya, tak ada bergaduh-gaduhnya. Syukur alhamdulillah, syukur sangat-sangat Allah menjaga perhubungan antara JM dan juga adik-beradik lain. JM daripada keluarga yang susah, nak kata susah sangat tu taklah, nak kata senang sangat pun tak. Bersederhana saja. Bapak JM buat belacan ketika itu. Memang bapak JM tak ada kerja lain. Buat belacan, mak pula suruh rumah tangga. So belacan ni bapak jual ketika itu 1 kilo
belacan dia jual dengan harga RM1.80. Masa tu bapak pula ni tak pandai naik kereta tau, dia ada motor je. Dia pun pergilah pasarkan belacan dia tu dekat daerah-daerah lain lah. Jauh-jauh juga ya, daripada Banting sampai ke Puchong, berapa jauh kan. Tapi bapak ni dengan nak besarkan anak 14 orang ni sanggup pengorbanan seorang bapa tu kan untuk kita. Pengorbanan seorang bapa untuk kita. So minggu lepas hari Jumaat JM adalah cerita berbuat baik kepada ibu bapa. So nanti anda boleh tengok balik lah dekat page Aura Rezeki Malaysia ataupun dekat YouTube. Dekat YouTube Aura Rezeki Malaysia. Banyak sangat tajuk-tajuk yang JM kongsikan. Mungkin anda terlepas ketika itu, anda boleh tengok balik dekat YouTube, channel YouTube Aura Rezeki Malaysia. Banyak sangat tajuk-tajuk yang JM kongsikan setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Jadi anda boleh tengok balik. So itulah pengorbanan seorang bapa kepada anak dia. Jadi kita cubalah pagi ni muhasabah diri apa yang kita dah bagi yang terbaik untuk mak ayah kita. Apa yang kita terbaik yang kita bagi untuk mak ayah kita. Kan? Ada orang cakap, alah kau boleh lah ada duit. Alah JM boleh lah orang kaya. Kan? Tak, sama. Laluan kita sama. Ketika JM diuji pada tahun 2014, JM tak ada apa-apa pun. JM tak ada apa-apa pun. Yang JM tahu, JM balik rumah, minta duit mak, pinjam duit mak, ambil duit mak, ambil barang kemas mak. Itulah ketika itu. Tak ada apa-apa. JM tak ada apa-apa. JM seperti anda semua. Tak ada apa-apa. Hutangnya banyak, bisnesnya tak jadi, Allah Akbar. Tapi ketika itu Allah menguji sebenarnya. Apabila Allah menguji kita, pastinya Allah minta kita cari jalannya. Bila Allah menguji kita, sudah pasti Allah kata, kau kena kreatif kat sini. Bila Allah menguji kita, mungkin dengan keadaan sekeliling, orang membenci kita mungkin, ataupun orang mengata kita dekat belakang mungkin, ataupun apa-apa sahajalah. Sebenarnya jangan melatah. Kita jangan melatah. Okey, kita tarik nafas dalam-dalam, kita muhasabah diri. Kita muhasabah diri. Kita tak boleh, kalau hari ni kita nak bercakap, nak tegakkan keadilan, nak tegakkan kebenaran pun macam tak payahlah bagi JM orangnya yang macam tu. Bila JM marah, bila JM nak tenteramkan hati JM akan senyap je. JM tak akan cari gaduh lah, tak akan bergaduh-gaduh, tak akan bercakap-cakap sana sini, tak ada. JM akan muhasabah diri, semuanya ya Allah, aku syukur ya Allah atas ujian ni dan aku redha ya Allah. Apa yang aku terima hari ini ya Allah. Ini adalah ujian untuk apa? Untuk peningkatan level rasa kita. Ujian apa? Ujian untuk meningkatkan kesabaran kita. Ujian apa? Ujian untuk meningkatkan lagi kreativiti kita. Cara kita, bagaimana kita nak menanggani masalah-masalah, cabaran-cabaran yang Allah bagi kepada kita. Sebab tu hari ni peningkatan itu adalah kematangan untuk kita. Cabaran itu adalah pembelajaran untuk kita, guru kepada kita. Kita usah latah bila orang mengata kita. Kita usah latah bila orang tak suka dengan kita. Kita usah melatah. Kita perbaiki diri kita. Yang tak suka, biarlah tak suka. Memang dalam dunia ni tak semua orang suka dekat kita, tak semua orang suka cara kita. Jadi kita kena berlapang dada. Kita kena berlapang dada. So tak payah nak salahkan siapa-siapa. Okey, kita tengok diri kita balik. JM macam tu. JM tak pernah nak menyalahkan siapa-siapa. Hari ni apa pun ujian tu yang datang kepada aku, Allah bagi kepada aku, kita tengok diri kita balik. Kita tengok diri kita balik, kita baiki diri kita balik. Kita tak boleh nak baiki orang lain. Kita tak boleh nak menegakkan. Kita betul, kau salah. Tak payah macam tu. Jadilah orang yang sentiasa menerima berlapang dada apa adanya dan perbaiki diri. Perbaiki diri. Sebab tu JM cakap hari ni, apa yang berlaku, apa ujiannya, apa cabarannya kepada kita adalah peningkatan untuk kematangan diri kita. Peningkatan untuk kesabaran diri kita, peningkatan rasa syukur dalam diri kita. InsyaAllah anda akan dapat yang tu. Laluilah apapun ujian, lalui apapun cabaran dengan riang ria, ikhlas dan sabar. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, berbalik kita pada tajuk bisnes ni kena cari-cari orang ke? Okey, tadi dah kan? JM dah apa?
Dah kenalkan. Okey, sebelum tu JM nak bagi tahu JM juga adalah seorang pengasas. Okey, aku pun dulu tak tahulah pengasas tu apa kan. Rupanya pengasas ni bila dia keluarkan produk, itulah pengasas kan. Tak ada impian pun sebenarnya nak jadi pengasas. Yang JM impian JM adalah aku nak bantu orang ni, aku nak bantu orang ketika itu. Tak tahu pun, tak faham pun. Bila dah ada produk sendiri, itulah pengasas. JM tak faham. Daripada situ JM belajar. Ya. Okey, so JM adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki. Produk Aura Rezeki ni sudah disebarkan 7 tahun. Dan pengalaman dalam bisnes JM baru 18 tahun, serius dalam bisnes baru 18 tahun. Bisnes dulu dengan bisnes sekarang tak sama. Bisnes sekarang senang je. Duduk dekat macam ni dah boleh glamour dah boleh orang kenal dah. Cuma berani atau tidak je untuk bersemuka ataupun untuk online bersama dengan sahabat-sahabat kita. Dia cuma berani je. Bisnes sekarang ni sebenarnya kena ada keberanian dan kerajinan. Kalau tak ada keberanian dan tak ada kerajinan, tak boleh nak buat bisnes online. Bisnes online ni kena ada kat situ. Kena ada keberanian satu dan kena ada kerajinan. Mesti rajin. Kalau tak rajin memanglah, sebab benda dah senang macam ni di hujung jari je. Tapi kalau malas pun tak boleh juga. Tapi zaman JM dulu buat bisnes tak macam ni. Zaman bisnes JM dulu, Allahu Akbar, selalu JM katakan nak jumpa orang kena face to face, kena lawa-lawa, kemas-kemas pakaiannya, bau badan kena ambil kira, bau mulut kena ambil kira. Ya Allah, belum lagi dengan produk demonya, belum lagi dengan produk yang betulnya untuk kita nak push bila untuk closing kan. Bila closing tu kita kena ada barang yang betul-betul. Kalau tak sia-sia je kita datang jumpa klien kita tapi tak ada barang yang betul. Macam mana kita nak push hari tu? Tak boleh. Macam mana kita nak push? Macam mana kita nak jual, nak buat closing hari tu kalau produk kita tak sediakan. Yang gunanya lain, yang demonya lain, yang set stok barunya lain. Itu ketika itu. Nak jumpa orang pula, ya Allah, bukan macam sekarang. Masa sekarang media sosial dah boleh dah orang kenal produk kita. Kita letak dekat WhatsApp story, IG story, Facebook story, dekat TikTok, dah banyak lagi channel dekat Facebook mungkin. Dah boleh kenal dah produk kita. Sebab tu JM cakap hari ni perlu ada keberanian dan kerajinan je. Dalam keadaan yang sekarang kena ada tu je. Tapi kalau tak ada yang kerajinan tu, kemalasan je, memang malas lah. Walaupun benda tu mudah anda nak buat, tak payah susah-susah nak pergi jumpa orang, tak payahlah nak tuang minyak, pergi bawa kereta nak tuang minyak lagi nak jumpa klien, sampai kat restoran nak belanja minum lagi, nak belanja makan lagi, kan itu dulu cerita zaman JM dulu. Buat bisnes macam itulah dulu JM buat bisnes. Allah Akbar. Tapi JM bersyukur sangat-sangat sebab itulah momen, itulah kenangan, itulah proses pembelajaran untuk JM hari ni. Kalau tak ada yang lama, tak ada yang baru. JM suka tau. JM suka. Ada setengah orang kata, alah yang dah lama tu lama dah lah JM, tak payah ingat balik JM. Kan yang dah lepas tu lepas lah. Tapi bagi JM suka menyelak sejarah-sejarah lama. Sebab sejarah-sejarah lama tu untuk rujukan kepada diri JM. Sejarah lama ni untuk rujukan kepada JM. Sejarah lama ni untuk JM jadikan sebagai pembangkit ketika JM down, kalau rasa lemau ke apa semua so sebab tu kita kena setiap hari kita kena mencipta, atau setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita kena mencipta sejarah buat diri kita. Sejarah apa? Sejarah kecermelangan buat diri kita, supaya sejarah itu akan kita rujuk kembali ketika kita dalam keadaan down, dalam keadaan lemau, dalam keadaan apa-apa sahaja. Kita boleh rujuk. Kita boleh rujuk yang mana, ya Allah, kenapa dulu aku boleh buat 100,000 tapi sekarang aku tak boleh? Pasti ada sebabnya ni. Kena tengok balik. Sebab tu JM susah untuk tinggalkan sejarah-sejarah dulu tu. Sebab apa? Sebab sejarah dulu untuk JM rujuk balik. Yang baik tu JM akan perbaiki, yang buruk tu JM akan cuba elakkan lagi, macam tu. So jangan buang langsung sejarah tu, jangan buang. Siapa, sebab tu kita kena selalu ni, kat mana kita hari ni.
kat mana kita bermula tu kena tengok tu. Kat mana kita bermula, kita kena tengok. Okay, right. So, okay, berbalik kepada bisnes ni kena cari-cari orang ke JM? Itulah kan, itu adalah soalan pertama yang anda yang baru-baru nak cuba bisnes, baru-baru nak buat bisnes. Itulah soalan yang selalu diaju-ajukan. Setuju? Bisnes ni kena cari-cari orang ke? Akak ni kalau buat bisnes kan nak cari-cari orang. Akak tak nak. Bisnes ni kalau nak pergi meeting-meeting, akak tak nak JM. Akak nak jual-jual aja. Akak tak nak cari orang. Akak nak jual-jual je. Lepas tu akak tak nak meeting-meeting. Akak tak nak. Ya Allah, macam mana tu kan? Sebut pasal bisnes. Okey, sebut pasal bisnes. Meeting tu bukannya meeting huha naik atas meja, naik atas kerusi. Bukan, tak payah. Meeting tu sebenarnya untuk apa? Untuk product knowledge mungkin. Sebab kadang-kadang tak sempatlah bila kita nak ajar seorang-seorang. Hari ni jumpa si Siti, belajar cerita pasal produk A. Besok jumpa dengan si Ani, jumpa cerita juga pasal produk A. Besok lagi jumpa dengan si Anu, cerita juga pasal produk A. Letih macam tu. Sebab tu dengan adanya meeting, dengan adanya meeting-meeting ni, kita boleh cakap sekaligus. Maksudnya kita cakap sekali dengan beramai-ramai orang boleh belajar kat situ. Bukannya meeting tu meeting apa-apa, bukan. Jangan takut. Jangan takut bila suruh masuk kelas, jangan takut. Sebab hari ni nak sebut pasal bisnes, kalau tak ada ilmu, sekurang-kurangnya ada ilmu pasal produk sikit, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Sebab tak boleh. Ini adalah package package. Bila sebut je niaga, mesti tahu apa produk yang kita nak diniagakan tu. Kena tahu apa kelebihan produk-produk yang kita nak cakap tu. Kalau orang tanya macam mana? Tak apa, kau beli je. Beli aja. Takkan macam tu. So sekurang-kurangnya kita ada sedikit ilmu pengetahuan tentang produk kita. Sebab tu kita adakan meeting. Lepas tu pula bisnes ni kena cari-cari orang ke JM. Habis tu kita nak cari siapa? Kita nak jual dengan siapa? Kita nak jual dengan kucing ke? Dengan ayam? Dengan itik? Dengan angsa? Dengan lembu? Dengan kuda? Macam tu kan? Dah tentulah kita nak jual dengan orang. Orang yang ada mata, ada hidung, ada mulut. Orang dengan orang. Kan? So jadi kenalah. Kena, tak payah cari. Kita bukannya suruh jumpa orang je. Nak beli ni tak? Jumpa orang je. Nak beli ni tak? Tak, jangan macam tu. Kita tak suruh pun ketuk-ketuk rumah orang. Dulu JM buat tau, ketuk-ketuk rumah orang tu, stranger je. Sebab itulah korang sekarang ni buat bisnes manja-manja. Buat sikit je dah lemau, orang tolak je lemau, orang ngata je sikit dah lemau, orang itu sikit dah lemau. Rimas aku dengar. Rimas, nak muntah. Muntah apa? Muntah hijau. Dulu JM ni, ya Allah, JM tak payahlah cerita pasal dulu. Tak ada dulu, tak ada sekarang. Tak ada dulu, tak ada kekuatan hari ni tau. Tercongok kat sini tak ada. Tak ada dulu, tak ada sekarang. Nak cerita pasal dulu ni, supaya yang dulu tu boleh jadi kekuatan untuk hari ni. Dulu ketuk-ketuk rumah orang tau. Dulu nak cari prospek ni dulu, ya Allah. Akulah paling orang yang ramah sekali. Paling orang yang ramah sekali. Kan pantang je orang duduk sebelah. Buat apa ni? Walaupun kita tahu tengah makan. Pergi mana tadi? Rumah kat mana? Oh ya ke? Saya pun rumah dekat-dekat situ juga. Sebab apa? Sebab nak berkenalan ni. Nak berkenalan. Nak ada prospek baru. Macam tu. Engkau? Ya Allah, dekat Facebook kau main lagi. Friend ni sampai ada 5,000 tak cukup-cukup lagi untuk friend. Belum lagi followernya lagi. Kalau tak 1,000 pun adalah 1,000, ratus-ratus tu ada gak follower kan. Tapi susah sangat nak bertegur siapa. Betul, susah sangat nak bertegur siapa. Kadang-kadang posting lalu tu lalu je. Tengok je, tak nak like, tak nak apa, tak nak bertegur siapa, tak nak komen. Macam mana tu? Kalau nak dibandingkan dulu dengan sekarang, ya Allah, JM dulu tak ada Facebook, tak ada IG, tak ada TikTok, tak ada semua bagai-bagai ni, tak ada.
lalui ni. Duduk sebelah-sebelah ni, pantang orang kat sebelah ni. Dapat je kontak nombor tu dah happy dah. Sebab boleh jadikan kawan. Korang, ya Allah, memang dah ada dah friend. Kadang-kadang dekat Facebook tu tak cukup-cukup tempat 5,000 tu. Pun susah nak buat bisnes. Macam mana? Macam mana kan? Alright. So macam tu. Macam tu lah. Dah mula dah JM membebel. Tak, JM bukan membebel. JM nak nampakkan korang ni. Nak nampakkan korang ni yang mana bisnes sekarang ni, ya Allah, bisnes yang sangat-sangat mudah. Cuma perlu ada keberanian dan kerajinan ada. Tapi kalau kemalasan ada dalam diri anda tu, memang tak boleh nak cakap lah. Memang tak boleh nak buat apa-apa. Memang dah malas. Memang dah dasarnya malas. Saja gurau tau. Janganlah ambil hati tau. Tapi mana yang terkesan, mana yang tersentak tu, eloklah tu. Kan? Eloklah tu. Anda normal. Bila tersentak apa yang JM cakap ni, eloklah tu. Tersentak sebab apa? Sebab normal. Orang yang tak normal aja. Orang yang tak normal je bila cakap macam ni, ya ke? Oh ya ke? Macam tu ke JM dulu? Itu tak normal lah tu. Tak normal. Tapi bagus bagi anda yang sentap. Sebab anda normal. Tahniah, anda normal. Anda normal. Okey, jadi memanglah. Memang kena juga. Kita ni nak buat bisnes, kita kena berurusan dengan orang. Nak tidak kena berurusan dengan orang. Kena berurusan dengan orang. Okey, so macam tu. Jadi, okey, kenapa kita kena cari orang? Kenapa kita kena sebar-sebarkan? Kenapa kita kena sentiasa berkongsi? Sebabnya kita bukan selebriti. Kita bukan Fasha Sanda, kita bukan Neolofa. Tapi korang tahu tak? Neolofa, JM suka tau follow selebriti-selebriti. Selebriti sekarang bijak tau. Dia bukan hanya tahu berlakon aja. Dia bukan hanya tahu mengacara saja. Tapi dia tahu untuk cari duit. Dia tahu gunakan apa kelebihan yang dia ada. Macam Neolofa contohnya. Ya Allah, kalau korang tengok IG dia, hari-hari cerita pasal susu pisang. Hari ni kejap minum susu pisang. Nanti lapar minum susu pisang. Nanti tengah hari minum susu pisang. Nanti petang minum susu pisang. Nanti malam susu pisang. Asyik susu pisang aja yang dia cakap. Betul, serius ni. Dia tak jemu-jemu untuk bercakap tentang produk dia. Samalah juga dengan JM. Samalah juga dengan anda. Anda kena menjiwai produk yang anda jual tu. Tak kira lah hari ni anda jual foundation ke, anda jual gincu ke, anda jual bedak-bedak ke, tak kira. Anda kena selalu bercerita tentang produk anda. Anda kena menjiwai produk anda. Anda kena rasa kecintaan produk anda dalam diri anda. Kena ada kat situ. Kena ada rasa yang tu. Kena ada rasa yang macam tu, rasa kecintaan kepada produk kita. So, jadi apa yang kita perlu buat? Sebarkan lagi. Cerita pasal produk kita. Macam JM, kan? Ada korang dengar JM cerita pasal produk lain? Ada. Ada JM kan. Sebenarnya bila tahun sebelum COVID lah, JM pergi Vietnam. Aku ni suka sangat tudung-tudung Bokita tau. Tudung-tudung Bokita, tudung-tudung Neolofa. Kat sana kan murah-murah kan. RM15, RM13, RM20. Betul, JM bawa tau. Berkodi-kodi bawa. Kononnya nak jual tudung, kononnya last pakai sendiri. Sebab apa? Sebab bukan jiwa kita. Sebab tak ada feel. Sebab 7 tahun bercerita pasal garang, tiba-tiba pula nak cerita pasal tudung. Last tudung, kalau kau tengok kan hari-hari JM tukar tudung Bokita. Tapi sebenarnya adalah original juga. Ada yang original juga, ada yang Vietnam juga pun ada. Last JM sendiri yang pakai tudung tu. Allah Akbar. Kadang-kadang kalau mana yang tak tahulah cakap kan. Itulah sebab bukan jiwa kita kan. Bukan jiwa kita. Sebab tu kita selalu kena cerita tentang produk kita. Kalau hari ni anda jual foundation, tak apa, anda ceritalah. Hari-hari tepek lah muka anda dengan foundation anda ni kan. Hari-hari tepek lah dengan foundation. Hari-hari tepek lah. Hari-hari apalah kan. Tenyeh lah gincu yang anda jual tu. Tak mengapa. Okey tu, bagus. Sebab kena ada rasa kecintaan kepada produk kita.
kena ada rasa jiwa kepada menjiwai produk kita, kan. Okey, so jadi bagaimana anda nak kembangkan? Bagaimana anda nak kembangkan bisnes anda ni? Okey, kalau anda buat seorang-seorang, penat. Kalau anda buat seorang-seorang, penat dan lambat untuk berkembang. Dan lambat untuk berkembang. Sebab tu kita kena cari orang. Cari orang tu maksudnya kita cari business partner kita yang boleh sebarkan produk kita ni sama-sama, yang boleh kita berkongsi rezeki. Carilah kita carilah business partner kita yang sama ada impian macam kita. Nak duit banyak, nak beli gelang apa sekarang ni? Apa tu sekarang ni? Gelang apa sekarang yang yang daun kari lah, daun ketum lah, daun apalah semua-semua tu kan. Kita ada impian tau yang tu. Kita adalah impian juga nak beli-beli gold bar yang walaupun 0.25. Kita ada impian kat situ. Jadi kita berkongsi dengan sahabat kita, rakan niaga kita yang yang sama berimpian macam kita. Sama berimpian macam kita, yang sama-sama untuk apa? Untuk belajar sama-sama. Kita cari yang tu. So, macam mana JM nak cari yang macam tu? Okey, contoh kita nak memudahkan customer kita. Kita nak mudahkan customer kita. Contohlah JM ada kat Bangi. Bila JM ada kat Bangi, dekat Shah Alam, tak ada siapa-siapa tak ada siapa-siapa rakan niaga kita yang ada dekat Shah Alam, yang nanti orang Shah Alam aja boleh ambil dekat dia. Contohnya macam tu. Contohnya macam tu. Jadi kita carilah kawan kita, sahabat kita yang sama berimpian dengan kita ni yang kat Shah Alam. Kau jadilah ejen. Okey, jadi ejen dapatlah ini, dapatlah itu, dapatlah ini, dapat keuntungan apa semua. Jadi senang. Kalau ada orang belah-belah sana ke nak ambil, dia ambil je dekat kau. Macam tu. Macam tu lah dia punya. So jadi kita kembangkan perniagaan kita dengan orang tu tadi, dengan rakan niaga kita. Lepas tu dekat Johor pula, takkanlah memanglah sekarang ni senang, kita boleh post saja, kita boleh post saja dekat Johor. Tapi untuk memudahkan kita lagi, untuk kembangkan lagi bisnes kita carilah rakan niaga kita yang ada dekat Johor. Kita latih dia, kita tunjukkan cara, kita bagi dia knowledge tentang produk kita. Kat sana okey, kita dah ada cawangan dah. So maksudnya orang ni adalah rakan bisnes kita dan juga cawangan untuk bisnes kita, cawangan ataupun branch untuk bisnes kita. Itu sebab tu kita kena sentiasa cari orang ni. Kita kena sentiasa. Anda bayangkan ini contoh, kalau kita seorang jual, kalau kita seorang menjual, kita seorang je menjual. Satu hari kita jual 10 je. Esok pun jual 10. Belum tentu. Kan? Esok mungkin 5, esok mungkin 2, esok mungkin 1, esok mungkin tak ada. Tapi best je bila kita ada rakan niaga. Bila kita ada rakan niaga, kita tunaikan tanggungjawab kita jujur dan amanah dengan rakan niaga kita. Kita bantu dia, kita explain pasal produk kita, kan? Kita jual 10, dia pula jual 20. So, you all bayangkan, nanti yang dekat Shah Alam jual 20, yang dekat Johor jual 30. 30, 20 dan 50, kita jual 10. Dan 60 tau. Satu hari anda punya group, anda punya bisnes ni. Anda punya bisnes dah 60 unit terjual. Best tak macam tu? Sebab tu perlunya ada rakan niaga ni. Ada rakan niaga. So, jadi kita tak ambil duit dia. Kita tak ambil pun duit kawan kita tu. Dia dapatlah komisen dia. Dia jual, dia dapatlah komisen dia. Kita tak ambil pun. Kau nanti jual dapat 20, kau bagi aku tau. Tak ada. Kita tak ambil duit dia. Sebab tu dalam bisnes ni, dia dalam bisnes ni, jangan cakap alah, dalam bisnes ni founder je yang untung. Dalam bisnes ni kan leader je yang untung. Tak boleh. Kita jangan anggap macam tu. Kita sebagai orang, kita sebagai rakan niaga ni dekat bawah, kita tak boleh anggap macam tu. Sebenarnya keuntungan siapa yang rajin, dialah yang lebih untung. Siapa yang rajin, dialah yang lebih untung. Kalau hari ni dia jual, contoh dia jual direct 20, dia dapat keuntungan 200. Saya yang jual 10, saya dapat keuntungan baru 100. Nampak kat situ. Bukan disebabkan dia rajin, dia banyak,
Dia banyak itu JM je lah yang untung. Sebab tu JM boleh naik Mercedes, JM boleh naik BMW, JM boleh naik boleh ada rumah besar, JM boleh ada pejabat bangunan besar. So kat situ dah salah. Kat situ dah salah. Setiap orang ada bahagian dia masing-masing. Kalau dia nak lebih, dia buat lebih lah. Tapi kalau hari ni anda contoh hari ni anda buat bisnes tapi buat cara macam JM buat. Cara macam JM buat live hari-hari, buat video banyak-banyak, sebarkan, bercakap tak habis, sikit-sikit cakap pasal garang, lepas tu buat posting kat Facebook, buat IG, buat TikTok. So boleh, anda boleh dapat macam JM. Malah boleh lebih daripada JM. Sebab pengeluar ni dia hanya ada berapa keuntungan dia contohlah keuntungan pengeluar RM5. RM5 tu lah dia nak share sikit untuk promosi dia nak share sikit bayar billboard dia nak share sikit pasal nak bayar bangunan dia nak share sikit dengan staff dia. Macam tu tau. Banyak tau yang sebagai seorang pengasas, sebagai seorang owner produk nak buat. Tapi you all dapat RM5, you all dapat bulat-bulat macam tu. You all dapat bulat-bulat macam tu. Sebenarnya you all lebih untung lagi tau daripada pengeluar dan daripada pengasas. Tapi syaratnya anda kena buat cara macam pengasas buat, cara macam owner buat. Tapi kalau hari ni anda hanya berharap je ejen yang buat, ejen buat banyak, kita dapat banyak. So tak boleh. Anda sendiri kena ada inisiatif untuk buat untuk diri anda. Untuk yang ejen, biarlah itu ejen punya ni. Kita just bagi servis kat dia, kita just tunjuk ajar kat dia. Kita sendiri pun kena buat. Sebagai pengasas, sebagai owner syarikat, kita kena sentiasa refresh ni. Kita kena sentiasa idea yang fresh. Apa lagi? Lepas ni nak buat apa lagi? Lepas ni nak promosi apa lagi? Lepas ni nak perbaiki apa lagi? Kena macam tu. Kena macam tu. Jadi itu pentingnya ada orang-orang ni, ada cawangan kita. Tapi kalau kita buat seorang-seorang, hari ni 10, besok dapatlah 5, besok tak buat demam, 3 hari demam. 3 hari demam tak ada langsung sebab kita kedekut nak berkongsi. Nanti kalau berkongsi nanti tak cukup untuk aku. So kedekutlah tu. Bila kedekut langsung tak dapat apa-apa. Tapi bila kita berkongsi, insya-Allah berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, berkongsi apa-apalah kan. Insya-Allah Allah lagi banyakkan lagi. Okey, tapi ada cara yang kedua bagi orang yang memang tak suka. Aku ni JM kalau sebut pasal bisnes, aku paling pantang kalau suruh cari-cari orang ni. Aku memang pantang sangat JM. Aku pantang sangat kalau suruh cari orang, kalau suruh pergi meeting ni, aku sangat-sangat pantang. Okey, apa yang JM boleh sarankan, anda boleh buat. Okey, bagaimana anda nak buat? Anda kena apa tau? Kena buat ni. Apa yang anda kena buat adalah kena ada modal yang banyak. Kena ada modal yang banyak. Cara pertama, kenapa kita cari-cari orang? Sebab kita tak ada duit yang banyak. Kita tak ada modal yang banyak. Tapi kalau korang ada modal yang banyak, silakan. Okey, dekat Shah Alam buka satu kedai. Dekat Johor buka satu kedai. Satu kedai kena ada satu pekerja nak jaga. Satu pekerja pun tak boleh satu hari direct 8 jam ke sampai malam. Kedai biasanya daripada pukul 10 sampai 10 malam. Dah kena ada 2 pekerja kena letak. Tak boleh satu pekerja. Itu dah lebih masa pekerja. Lepas tu anda pula kena bayar sewa. Setiap bulan kena bayar sewa kedai tu. Itu satu kedai harga RM3,000. 2 kedai berapa ribu? Itu kalau banyak modal. Kalau hari ni anda banyak modal, anda boleh cakap lah, tak payah cari orang JM. Aku paling tak suka kalau bisnes cari-cari orang. Tak payah cari. Tapi anda kena ada kedai. Kedai 1, kedai 2, kedai 3, kedai 10. Dekat Shah Alam ada, dekat Johor ada, dekat Kedah ada, dekat Melaka ada, dekat Penang ada, dekat mana-mana. Satu Malaysia ada kedai.
Itu jika anda ada modal yang banyak. So silalah buat. Ataupun anda buatlah, laburlah duit dekat Facebook Ad. Facebook Ad tu yang bayar hari-hari. Anda kan tak nak jumpa orang, anda kan tak nak cari orang, kan? Anda lah buatlah dengan cara macam tu. Buat Facebook Ad, habiskan duit dekat situ. Habiskan duit dengan Facebook Ad ni. Sebab apa? Sebab anda banyak modal, sebab anda tak nak cari orang. Macam itulah. Tapi untuk kedua-dua cara ni, satu cari orang, satu tak perlu cari orang tu, untuk kedua-dua cara ni sudah tentu melibatkan orang juga, untuk kita jual. Kalau kita dah jual ni, kita kena explain tak dekat orang, kena explain. Walaupun melalui Facebook Ads sendiri pun, orang tu beli, dia pun akan tanya kita kena ada ilmu tak? Perlu ada ilmu. Kita perlu masuk meeting tak? Belajar, perlu belajar. Sebab walaupun kita gunakan channel yang tadi tu, channel yang guna Facebook Ad tadi tu, yang kononnya tak nak jumpa orang, tak nak cari-cari orang, tapi kita kena ada ilmu pengetahuan bagaimana kita nak explain dekat customer kita. Perlu masuk meeting, perlu compulsory, perlu ada package tu, perlu ada. Jadi macam mana? So terpulang. Terjawab tak JM punya tajuk hari ni? Bisnes kena cari-cari orang ke JM? Terjawab ke tidak? Anda tepuk dada. Anda muhasabah dirilah sekejap lagi, kan? Betul ke tidak? Betul ke tidak pendapat JM ni? Betul ke tidak apa yang JM cuba kongsikan ni? Jadi itulah sedikit sebanyak tentang bisnes ni kena cari-cari orang ke JM. Itulah jawapannya. Jadi okey, so inilah sahaja untuk hari ni. Okey, so alhamdulillah hari ni kita hari last untuk mana yang nak jadi ejen, Aura Rezeki. Untuk hari ni adalah hari last bagi promosi. RM350 dah boleh jadi dah ejen Aura Rezeki. Apa yang bestnya bila jadi ejen Aura Rezeki ni? Okey, yang pertama, ejen akan dapat keuntungan lebih 30% setiap produk, malah ada yang lebih, Dan kedua, apa yang bestnya dalam Aura Rezeki ni, mana yang register 350, JM akan bagi tiket percuma seminar sehari bersama dengan Dr. Z. Dr. Z ni berpengalaman lebih 30 tahun dalam dunia perniagaan, dalam dunia penjualan, dalam dunia motivator. So ada melebihi 30 tahun pengalaman, dan dia akan bercerita sendiri, akan ajar sendiri seminar satu hari pada 3 hari bulan yang bernilai RM350 satu tiket. So JM bagi percuma. Ada lagi yang JM bagi adalah reward bagi mereka yang masuk, yang jadi ejen. JM akan bagi reward. Antara reward yang ada yang JM sediakan adalah wang tunai RM20,000, ada yang RM10,000, RM8,000, ada juga emas 916 yang JM sediakan. Banyak sangat. Dan kita juga menganjurkan kelas-kelas ataupun latihan-latihan keusahawanan secara percuma di Aura Rezeki, semua ada. Jadi sebab tu JM cakap hari ni semua bergantung kepada diri kita. Hari ni jika kita berani, jalan. Jika kita rajin, teruskan. Sebab apa? Sebab untuk buat bisnes ni, kalau orang yang malas, tak boleh nak buat apa-apalah, eloklah makan gaji aja. Dia cakap terus terang. Okey, jadi tapi tengok juga makan gaji sekarang adakah cukup untuk kita? Cukuplah JM. Ada sikit, kita syukur, Allah tambah lagi banyak. Ya betul. Tapi kita fikir juga secara logiknya, dengan keadaan yang sekarang, semua benda dah mahal-mahal. Dengan gaji RM1,500 macam mana, kan? Kalau kita tak perbaiki, tak menambah baik nilai kehidupan kita, kita tak berusaha lebih untuk mendapatkan. Bukan apa, kadang-kadang macam JM ni kan, orang cakap JM ni apa lagi, pagi live, nanti petang nanti buat video, nanti belum lagi motivationnya, belum lagi buat postingnya sehari 12 kali, macam-macam. Tak cukup-cukup ke JM ni? Tak cukup-cukup ke? Lepas tu dengan targetnya lagi, tak habis-habis dengan target, tak habis-habis dengan target, tak habis-habis kerah lagi ejen apa semua. Tak cukup-cukup ke JM ni? Cukup lah, kan? Kadang-kadang orang nampak macam tu. Tapi sebab itulah JM selalu katakan, kalau hari ni insya-Allah untuk perut JM sendiri insya-Allah cukup.
Cukup setakat nak makan cukup, alhamdulillah Alhamdulillah cukup dah, lebih-lebih dah. Tapi hari ni kita jangan jadi selfish. Jangan pentingkan diri sendiri. Jangan fikirkan perut sendiri. JM perlu apa? Perlu fikirkan perut adik-beradik JM. JM tak fikirkan perut orang lain tak apa. Yang penting JM fikirkan perut adik-beradik sendiri. Kalau orang lain pun dengan keadaan PKP sekarang pun dah terkesan, kita lagilah adik-beradik kita. Adik-beradik JM, untuk pengetahuan juga, adik-beradik JM ramai yang sekolah tak habis sebab kami susah dulu. Jadi pendapatan diorang berapa sangat pendapatan diorang berapa sangat. Jadi apa yang JM perlu buat, perlu kuat, perlu rajin adalah untuk apa? Untuk perut adik-beradik sendiri ni. Kalau JM fikir perut JM dah cukup dah, tak payahlah nak fikir perut orang lain. Tapi kita jangan jadi orang yang pentingkan diri sendiri. Berkongsilah, bekerjalah, bukan apa, bila kita nak Allah pandang kita, kita nak Allah menghargai kita, kita nak Allah pandang usaha kita dengan cara yang macam mana? Berbuat baik dengan orang sekeliling, terutama adalah adik-beradik kita sendiri. Okey, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Minta ampun maaf daripada JM. Okey, selamat ber-PKP, lanjutan PKP kita. Selamat. Okey, ampun dan maaf sekali lagi daripada JM. Jumpa JM dengan tajuk esok yang berbeza. Tajuknya apa? Alamak, JM lupa tajuknya apa, tapi dah ada tajuk. Okey, dah ada tajuknya yang best juga tajuknya. Okey, jadi jumpa JM setiap hari Isnin sehingga Jumaat jam 11 hingga 12 tengah hari. Jumpa semua.